استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله يا كريم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام ومن والاه شأن الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم حبب نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم علينا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa surah Ar-Rawdah, seterusnya kepada tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, muslimin muslimat yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua sihat? Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai iman ini sangat besar. Nilai iman ini sangat besar nak dibandingkan dunia dan seisinya. Kerana apa? Kerana asbab daripada sebesar zarrah iman ini melayakkan kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tempatnya adalah di dalam neraka Allah untuk selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita ini iman
Alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kekal selama-lamanya dalam syurga tersebut, insya Allah. Justru itu selayaknya lah kita senantiasa menjaga iman kita. Kita senantiasa memperbaharui iman kita. Kerana kita tidak tahu ketika mana kita berkata-kata, ketika mana kita melakukan sesuatu, berkemungkinan besar na'udzubillah mencabutkan iman kita daripada diri kita. Maka kita digalakkan selalu bersyahadah untuk memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi membincangkan kitab berkaitan tentang penawar dan penyucian jiwa karangan Dr. Ahmad Farid, yang mana penyucian jiwa ini adalah perkara yang sangat penting bagi setiap diri kita, termasuk saya. Setiap hari kita kena sucikan, bersihkan diri kita ini daripada dosa-dosa yang ada. Antaranya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyakkan istighfar dengan ucapan astaghfirullahal azim. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Kan? Mudah-mudahan Allah akan bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita daripada noda-noda dosa yang ada. Yang lebih baik adalah dengan kita memperbanyakkan bertaubat kepada Allah dengan melaksanakan solat sunat taubah, usolli sunnatan taubati ra'ataini lillahi ta'ala. Sebelum tidur kita buat solat sunat taubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala dosa saya. Begitu juga dengan dosa kita semua, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Kerana setiap hari kita ini terdedah dengan dosa. Dosa daripada mata, dosa daripada tangan, dosa daripada kaki. Yang lebih bahaya lagi adalah dosa daripada hati kita. Allahu Akbar. Dosa daripada hati inilah yang kadang-kadang kita sangat bimbang. Kerana apa? Kerana hati ini dia berkata-kata tetapi tidak bersuara. Hati ini dia berkata-kata tanpa kita suruh dia berkata, tapi dia tetap akan berkata. Hati ini akan bersangka dengan sangkaannya, mengikut apa yang dia nak sangka tanpa kita menyuruhnya. Kalau sangkaan kata-kata itu baik, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kalau sangka kata-kata yang satu yang tidak baik, maka kesan dia adalah kepada diri kita. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad setiap hari wajib bagi saya, begitu juga dengan tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasihi, untuk kita pelihara diri kita, pelihara hati kita ini daripada dosa. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan hati yang bersih daripada dosa, kita akan layak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita masih lagi berada pada bab keadaan hati insan. Kita dah bicara ciri-ciri hati yang sakit. Kita dah bicara juga ciri-ciri hati yang sihat. Yang ketiga, kita nak bicarakan penyebab hati penyebab sakit hati. Penyebab kepada hati itu menjadi sakit, marid. Apa sebab dia hati kita menjadi hati yang sakit? Kalau orang jasadnya sakit, mungkin kita nampak ataupun kita tahu sebab musabab dia. Tetapi kalau hati yang sakit, kita perlu juga tahu apa sebab musabab dia. Senang untuk kita mencari ubat untuk mengubati hati yang sakit. Kalau orang demam, sebab dia apa? Sebab dia main hujan contohnya. Tapi sekarang orang main hujan bagus kan?
Demam sebab apa? Demam tak jaga kesihatan badan, main telam, panas sangat, demam, kan? Jadi kita carilah Panadol. Sakit kepala, kan? Tariklah Panadol Cerebral dan sebagainya. Ataupun kita buat air, ambil sini, baca Fatihah, niatkan untuk sembuh, kita minum, insya-Allah kita akan sembuh. Baik. Jadi penyebab sakit hati penyebab timbulnya penyakit di hati adalah banyaknya fitnah yang selalu ditujukan kepada hati. Fitnah, ujian, cubaan, fitnah ditujukan kepada hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi fitnah-fitnah tersebut dalam bentuk fitnah syahwat. Fitnah syahwat. Fitnah syahwat ni fitnah keinginan, nafsu syahwat, fitnah keinginan yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada saya begitu kita semua. Ada keinginan tertentu, keinginan kepada harta, keinginan kepada wanita, keinginan kepada emas, keinginan kepada pangkat, keinginan kepada dunia dan seisi dia yang tidak pernah puas-puas. Keinginan ini merupakan satu fitnah yang boleh menyakitkan hati, yang boleh merosakkan hati kita setiap hari. Di mana reaksi amat keras, sampai dapat menghancurkan tujuan hidup dan iradah seseorang, keinginan seseorang, kehendak seseorang. Jadi fitnah syahwat ni dia punya reaksi dia boleh apa? Boleh menghancurkan tujuan hidup kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tujuan hidup kita, menyembah Allah. Tidak aku jadikan jin dan manusia ini melainkan untuk menyembah akan aku, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi asbab daripada fitnah syahwat ini, maka kita hilang punca, hilang tujuan. Kita terlupa tujuan hidup kita sebenarnya di atas muka bumi ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan hidup kita. Hidup kita ni tuan-tuan puan-puan 63 tahun saja. Kalau ada pun lebih sikit-sikit lah. 63 tahun, lebih daripada 63 tahun kalau ada yang hidup tuan-tuan, alhamdulillah, hidup dalam keadaan beriman kepada Allah, bagus. Tetapi kalau ada yang hidup lebih 63 tahun tapi hidup dalam keadaan maksiat kepada Allah, syahwatnya masih lagi mahu merebut dunia, maka sia-sialah kehidupan dia. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, fitnah syahwat inilah yang boleh menghancurkan tujuan hidup kita. Kalau kita bayangkan umur kita, macam saya ni dah 48 tahun ni, berapa tahun lagi boleh hidup? Kalau nak ikut umur pencen, 12 tahun lagi pencen, kan? 12 tahun lagi pencen. Tahu-tahu bukannya pencen kerja je, tahu-tahunya pencen selama-lamanya. Na'udzubillah. Meninggal dunia tak tahu tuan-tuan. Sebab kematian dia tak menunggu kita sakit. Kematian tak menunggu kita ini jaga kesihatan. Tak menunggu kita ni orang kata menjaga kesihatan siang malam, tak. Kalau Allah kata nak mati, matilah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan dipercepatkan, tidak akan dilambatkan atau dipercepatkan walaupun satu saat. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kematian ini sesuatu yang seseorang pun tak tahu. Tak tahu tuan-tuan.
Saya tak tahu, kita semua tak tahu. Sebab itu hikmah apabila kita tidak tahu saat kematian, hikmah dia adalah agar kita senantiasa bersedia untuk menemui kematian. Tak tahu. Bila tak tahu, kita kena senantiasa berjaga-jaga. Ya, senantiasa berjaga-jaga. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang lain adalah fitnah kerana keraguan-keraguan, yakni syubhah yang menyebabkan kacaunya arah dan i'tiqad. Ya. Tadi fitnah syahwat, ini fitnah apa tuan-tuan? Fitnah kerana keraguan, syubhah. Oleh sebab itu tuan-tuan, kita hilang arah. Kita hilang arah, tuan-tuan, tak tahu kita nak bawa diri kita ni ke mana. Kita tak tahu kita nak berpegang kepada apa, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana dunia ni menekan hidup kita. Ada kalanya, tuan-tuan, na'udzubillahi min zalik, ada orang dah tak percaya ataupun tidak beriman kepada Allah, tak percaya kepada diri sendiri, tak percaya tentang ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kacau bilau jiwanya, tuan-tuan. Ada yang mempertikaikan Allah, ya Allah, kenapa kau jadikan aku begini dan begini? Kenapa kau tak jadikan aku begini dan begini? Kacau jiwanya, tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Kerana apa? Kerana syubhat. Kerana keraguan yang datang daripada nafsu syahwat. Baik, daripada Khuzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnah itu diperlihat pada hati manusia laksana menganyam tikar. Fitnah, fitnah syahwat, fitnah syubhat diperlihatkan pada hati manusia laksana menganyam tikar. Dulu ada tikar mengkuak, ya. Ada yang warna hitam, ada yang warna merah, ada yang warna kuning, putih dan sebagainya. Nak bagi nampak corak cantik lah, ya tuan-tuan, ya. Jadi fitnah itu diperlihat pada hati manusia laksana menganyam tikar. Tampak seutas demi seutas anyamannya, nampak, satu demi satu anyamannya. Setiap hati yang terkena fitnah juga pasti ternoda oleh titik hitam, dan bagi hati yang melawannya, maka ia diberikan tanda noktah ataupun titik putih. Jadi hati yang kena fitnah ni, tuan-tuan, kalau kita tengok tikar, tuan-tuan, ada warna hitam, ibarat begitu hati kita. Hati kita bersih, tuan-tuan, asalnya cantik, bersih. Tapi kalau terkena fitnah, tuan-tuan, dia akan ada satu titik, satu nokta, satu nokta, satu nokta, dan tidak akan berhenti selagi mana ada berlakunya dosa kepada diri kita. Andai kata, tuan-tuan, kita melakukan perkara yang baik, maka noktah titik itu akan terus ada berkekalan sampai bila-bila, selagi mana ia tidak diganggu gugat oleh syahwat. Sehingga dengan demikian, hati manusia terbelah menjadi dua bahagian, yang berwarna hitam legam dan berdebu bagaikan bawah kuali, tidak dapat membezakan antara yang hak dan batil, kerana ia terpedaya ataupun terbawa oleh hembusan hawa nafsunya. Dan hati yang berwarna putih tidak akan terkena bahaya fitnah selama masih ada langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Jadi, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hati ini, tuan-tuan, sampai satu tahap diterbahagi kepada dua. Satu ada yang hitam, satu ada yang putih. Satu yang cenderung kepada syahwat, satu yang cenderung kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bimbang, tuan-tuan, hati kita ini
telah ditutupi oleh semua kegelapan yang ada disebabkan oleh dosa-dosa yang ada. Kalau kita perasan tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iman manusia yazid wa yanqus, sekejap tambah, sekejap berkurang, kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Itulah yang ada dalam hati saya. Begitu dengan hati kita semua, tuan-tuan. Mungkin pada siang hari kita beriman kepada Allah, mungkin pada petang hari kita dah melakukan maksiat. Na'udzubillah min zalik. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab hati kita ni terbahagi kepada dua. Kalau kita kuat, insya-Allah hati kita bersih. Tetapi kalau hati kita tidak kuat, tuan-tuan, maka dia akan tertutup dengan kehitaman dosa-dosa yang ada. Ataupun kalau hati kita ni sekejap okey, kejap tak okey, itulah yang dikatakan sekejap putih, sekejap hitam, tuan-tuan. Inilah yang perlu kita jaga. Macam mana nak jaga, tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad. Kita nak jaga dengan kita memperhatikan hati kita. Kecenderungan hati kita itu ke arah mana? Semua orang tak tahu, tuan-tuan, kecenderungan hati kita masing-masing, melainkan kita sendiri. Orang yang tak tahu, tuan-tuan. Hatta pasangan hidup kita pun tak tahu apa yang berlaku dalam diri kita. Hanya kita. Sebab itu orang yang beriman setiap hari, tuan-tuan, mereka akan menjaga hati mereka melebihi segala-galanya. Kalau kita perasan, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, setiap hari, seharian, tuan-tuan, dalam kehidupan kita, apa yang kita jaga, tuan-tuan? Apa yang kita pelihara? Mungkin harta kita, tak? Mungkin harta kita. Kita jaga sungguh harta kita. Kita simpan betul-betul. Mungkin yang kita jaga adalah anak-anak kita. Kita jaga betul-betul. Salah tak, tuan-tuan? Tak salah, tuan-tuan. Atau yang kita nak jaga betul-betul ni, fizikal diri kita, kita jaga betul-betul. Kesihatan kita jaga, Masya Allah, tabarakallah. Ada orang yang sanggup berkayuh, tuan-tuan. Berkayuh, basikal ni berkilometer, tuan-tuan. Up dalam Facebook, up dalam apa namanya, WhatsApp dan sebagainya. Hari ni tak jauh mana, 50 km saja. Wah, mantap, tuan-tuan. Kita 5 km belum tentu, dia 50 km, tuan-tuan, berkayuh. Nak mengatakan jantung di bahu. Hiking, tuan-tuan, Gunung Melati, Bukit Melati, Gunung Datuk, Everest dan sebagainya, kibar bendera. Masya Allah, kuatnya jantung dia, tuan-tuan. Kerana apa mereka buat, tuan-tuan? Kerana apa? Kerana nak jaga. Betul tak? Takut kolesterol, takut jantung, takut kencing manis, takut gaut, takut macam-macam, takutlah. Alhamdulillah, tuan-tuan, bagus tak? Bagus, tuan-tuan. Dia menjaga diri dia daripada terkena sebarang penyakit. Bagus tak? Baguslah. Tak jadi masalah, tuan-tuan. Ada yang makan diet, Masya Allah, tuan-tuan. Pagi suku-suku separuh, contoh, tuan-tuan, kan? Suku-suku separuh. Ada yang diet yang jenis 48 jam. 48 jam, pingsan. Ada yang makan petang, pukul 6 petang, besok makan balik pukul 6 petang. Wah. Ada tak, tuan-tuan? Ada. Kurus tak? Jadi kurus, tuan-tuan. Buat setahun, 2 tahun kurus tak? Kurus, tuan-tuan. Sanggup tak ambil gula dan sebagainya? Bagus tak? Baguslah. Tak jadi masalah, tuan-tuan. Sebab dia nak menjaga kesihatan. Tetapi sejauh mana kita nak jaga hati kita, tuan-tuan? Sebagaimana kita menjaga fizikal kita. Kalau ada orang boleh, tuan-tuan, dia tak makan daripada 6 petang sampai besok petang pukul 6, tuan-tuan. Ada tak kita boleh ibadah daripada 6 petang, tuan-tuan, sampai pukul 6 petang besok ni? Ada tak, tuan-tuan? Jarang. Hatta susah sangat nak jaga, tuan-tuan. Ni bulan Rajab, bulan Sya'ban, tuan-tuan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kan? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab
wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu Nabi doa kan. Ya Allah berkatilah kami ya Allah dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, antara amalan Nabi SAW adalah memperbanyakkan berpuasa. Nabi memperbanyakkan berpuasa dalam bulan Rajab dan Sya'ban. Jadi ini adalah sunnah Nabi yang boleh kita buat, tuan-tuan. Antara untuk apa, tuan-tuan? Untuk menjaga kita punya rohani, tuan-tuan. Daripada dia tak makan daripada pukul 6 sampailah pukul 6 esok, lebih baik dia puasa. Kan, lebih baik dia puasa, rohani jasmani dapat. Ya tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita sebagai manusia, kalau kita boleh menjaga dari sudut fizikal kita, alangkah baiknya kita juga dapat menjaga rohani kita. Sebagaimana kita menjaga fizikal kita. Orang sanggup bersusah payah untuk menjaga fizikal. Alangkah baiknya kalau dia dapat bersusah payah untuk menjaga rohani dia. Zaman muda sekali, tuan-tuan, anak-anak kita main futsal tengah malam. Pukul 12 baru nak main, tuan-tuan, habis pukul 2 pagi. Balik, tuan-tuan, bangun subuh, kalau bangunlah. Kan? Kalau pernah tak tahu. Itu dia punya timing dia, tuan-tuan. Hatta sekarang ni, tuan-tuan, ramai yang main gym pada waktu malam sebab siang sibuk bekerja. Malam sibuk nak membina otot-otot yang ada, tuan-tuan. Sanggup mengangkat suatu benda yang berat, kadang-kadang menjerit, wah, kan, tuan-tuan. Alangkah baiknya kalau diseimbangkan dengan beriman kepada Allah. Tuan-tuan, saya cakap, tuan-tuan, belum tentu saya boleh buat, tapi mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada saya juga, tuan-tuan. Sebab perkara yang berbentuk rohani ni, tuan-tuan, kita memerlukan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak bangun tengah malam, tuan-tuan, nak mengangkat kelopak mata ni, 2 biji mata ni, kelopak mata ni, tuan-tuan, dia lebih berat daripada pemberat 100 kilo. Dumbbell yang 100 kilo tu, tuan-tuan, orang boleh angkat. Tetapi 2 kelopak mata ni, tuan-tuan, 50 kilo sebelah, 50 kilo sebelah, tuan-tuan, nak angkat ni, subhanallah, kalau tidak ada iman, kalau tidak ada hidayah daripada Allah. Sayang, tuan-tuan, umur kita sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tetapi masih lagi berat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Masih berat lagi nak mengucapkan astaghfirullah 100 kali sehari. Masih berat lagi nak melazimkan bacaan suratul Ikhlas 10 kali pagi, 10 kali petang. Masih berat lagi nak mengucapkan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, 100 kali pagi, 100 kali petang. Masih berat, tuan-tuan. Beratnya itu di mana, tuan-tuan? Ucapan-ucapan, kalimah-kalimah thayyibah, ucapan-ucapan yang baik itu sebenarnya di mana beratnya, tuan-tuan? Allahumma shalli ala Muhammad. Beratnya, tuan-tuan, bukan di bibir, bukan di akal, tetapi beratnya itu, tuan-tuan, adalah daripada hati kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tuan-tuan. Apabila hati kita berat, tuan-tuan, sesuatu yang ringan menjadi berat. Kalau hati kita bersih, ringan, tuan-tuan, sesuatu yang berat menjadi ringan. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana daripada hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita kena perlu memperhatikan hati kita setiap hari, tuan-tuan. Tengok hati kita cenderung ke arah mana. Cenderung ke arah untuk meraih pahala, ataupun cenderung asyik sibuk untuk apa, tuan-tuan? Mengejar dosa-dosa yang tidak pernah
habis. Na'udzubillah min zalik. Setiap hari nak mengata, setiap hari nak berdengki, setiap hari nak marah orang, ya, setiap hari salah orang sahaja. Itu tanda-tanda hati yang sakit, tuan-tuan. Itu tanda-tanda hati yang sakit, sedang merana, meraung hatinya, tuan-tuan. Kalau setiap hari orang lain saja yang salah, tuan-tuan, sedangkan dia saja fikir dia saja yang betul, something wrong. Ada sesuatu yang tak settle dalam hati dia, tuan-tuan. Jadi beruntung, tuan-tuan, bagi kita yang hadir pada malam ini, tuan-tuan, kita dapat membezakan di antara orang yang sakit dengan orang yang sehat. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagikan hati manusia menjadi dua kelompok berdasarkan kadar fitnahnya. Ada dua kelompok berdasarkan fitnah. Fitnah apa? Fitnah syahwat dengan fitnah keraguan-raguan ataupun syubhat. Jadi cuba kita tengok yang pertama, hati yang ternoda, tuan-tuan. Hati yang ternoda. Ini kelompok hati yang ternoda, iaitu hati yang ketika melihat fitnah langsung menerimanya atau menyerapnya sebagaimana tanah kering menyerap air, maka ia ternoda oleh titik hitam. Begitulah putarannya. Setiap kali ada fitnah, ia selalu aktif menyerapnya, sehingga pada akhirnya dirinya dalam noktah yang sangat hitam. Jika keadaan sudah seperti itu, maka tumbuhlah dua penyakit yang akan menjerumuskan kepada kehancuran. Jadi ini hati, tuan-tuan, hati yang ternoda, hati yang tertipu, tuan-tuan. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Hati yang terlalu mudah untuk apa, tuan-tuan? Untuk menerima sebarang fitnah. Hati yang terlalu mudah untuk menerima dosa, tuan-tuan. Dengar sahaja, ada sahaja, tuan-tuan, lalu dekat wall ni satu benda-benda yang tak baik, sukalah dia tengok, dia baca, ya. Ada benda-benda yang tak baik. Itu hati yang ternoda, tuan-tuan. Hati yang tertipu, ya. Cepat sangat nak apa ni, cepat sangat nak melangkah. Ibarat kata macam itu, tuan-tuan. Hati ibarat tanah yang kering disiram air, cepat dia punya serapannya tanpa ada tapisan. Ini yang kita bimbang, tuan-tuan. Apa yang masuk itulah yang akan diterima. Apa yang didengar tanpa tapisan itulah yang dia akan terima. Datanglah fitnah ke apa ke, terus percaya. Ibarat seperti budak yang baru dilahirkan, yang tidak ada dosa, yang tidak ada pahala. Apabila diberikan sesuatu, tuan-tuan, kepada dia, dia tidak pandai nak menapis, hanya menerima sahaja tanpa mengetahui itu adakah baik ataupun buruk. Ini adalah hati yang ternoda, tuan-tuan. Daripada hati ini, maka tumbuhlah dua penyakit yang akan menjerumuskannya pada kehancuran. Daripada hati ini, tuan-tuan, maka tumbuhlah dua penyakit lain yang akan menjerumuskan hatinya kepada kehancuran. Apa dia, tuan-tuan? Yang pertama, kesamaran antara yang baik dan yang mungkar. Kesamaran, tuan-tuan, di antara baik dan mungkar, benda yang baik dengan benda yang buruk, tuan-tuan, sehingga terjerumuslah pada jurang kesesatan. Boleh jadi penyakitnya bertambah kronik, akhirnya dia memandang suatu kebaikan sebagai kemungkaran dan kemungkaran sebagai suatu kebaikan. Sunnah menjadi bid'ah, bid'ah menjadi sunnah. Melihat yang hak sebagai batil dan batil menjadi hak. Tuan-tuan, ini berlaku dalam masyarakat kita. Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan. Rupa-rupanya hati yang ternoda ni, tuan-tuan, dia melihat satu yang kebenaran menjadi batil, yang batil menjadi kebenaran. Ya. Zaman sekarang, tuan-tuan, kalau dekat tempat kerja, tuan-tuan, kalau kita buat satu benda yang baik, orang kata, apa kau ni macam baik sangat. Jom kita pergi sembahyang. Sembahyang,
Zaman sekarang ni kau semayang ke tak semayang sama aja. Kan, perempuan pakaian yang menutup aurat dengan sempurna. Apa kau ni pakai macam ni? Kolot lah, mana tak pakai pakaian macam ni. Tak up to date, tak ikut trend semasa. Tuan-tuan, benda yang baik dihina, benda yang baik dipulau, benda yang baik dianggap satu benda yang tak baik. Benda yang tak baik dijadikan, dianggap sebagai tu. Kau tengok kami, tengok kita pakai pakaian macam ni, menampakkan bentuk badan kita, barulah bos suka dengan kita. Hancur. Zaman sekarang ni kalau tak ambil rasuah, bukan kerja. Kalau tak ambil rasuah, kau takkan kaya. Zaman sekarang ni, kalau kau jujur, kau takkan ke mana. Tapi kalau kau tak jujur, kau akan berjaya. Kau tengok orang Cina, dia kata. Tuan-tuan, tengok. Apa yang saya sebutkan, tuan-tuan, ini berlaku dalam masyarakat, tuan-tuan. Alah, tipu ni biasa. Tipu-tipu ni biasa lah. Semua orang buat tipu. Kau jangan nak jadi malaikat lah. Allah, kalam maut ni, tuan-tuan. Bahasa-bahasa yang boleh merosakkan, sampai yang boleh merosakkan akidah, tuan-tuan. Menganggap Islam ini menyusahkan. Ada, tuan-tuan. Kenapalah Islam ni susah sangat, ini tak boleh, itu tak boleh. Sebab tu saya katakan tadi, tuan, takut, tuan-tuan, disebabkan oleh ungkapan, ucapan kita, maka rosaklah akidah kita, tuan-tuan. Habis, tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Ada orang kerana akidah, tuan-tuan, sanggup melacurkan isteri dan anak-anak. Ada orang nak kaya, tuan-tuan, sanggup apa, tuan-tuan? Sanggup menipu, sanggup menindas, sanggup berbohong. Yang baik dikatakan tak baik, yang tak baik dikatakan baik. Ini yang dikatakan hati yang ternoda, tuan-tuan. Hati yang ternoda. Yang ternoda ni bukan budak-budak muda, tuan-tuan. Semua peringkat umur. Semua peringkat umur, tak kira, tuan-tuan. Tua, muda, kanak-kanak. Hatta yang ada jawatan, hatta yang ada pangkat. Tak kisahlah dia ustaz ke tak ustaz ke, doktor ke tak doktor ke, ulama ke tak ulama ke, tuan-tuan. Perkara ini akan berlaku kepada setiap orang. Maka dengan adanya ilmu inilah, insya-Allah, dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala akan apa, tuan-tuan? Menjaga diri kita daripada melakukan sesuatu yang boleh merosakkan akidah kita, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini hati yang ternoda yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, ia menjadikan hawa nafsu sebagai hakim dan pembimbing. Ini lagi halu biru, tuan-tuan. Ya, menjadikan nafsu sebagai hakim, ya, dan pembimbing yang wajib diikuti dan dipatuhi, dengan menanggalkan semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi baik, tuan-tuan. Allahu akbar, tuan-tuan. Ada orang, tuan-tuan, hidup dia berpandukan kepada hawa nafsu dia. Dia rasa berpandukan kepada akal dia boleh hidup tanpa merujuk kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan-golongan orang yang liberal, tuan-tuan. Mereka mengutamakan akal, mengutamakan logik akal untuk menentukan kehidupan mereka, mempertikaikan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Dan mereka sangat mengagungkan akal mereka, sedangkan akal ini sangat terbatas. Akal ini sangat terbatas, tuan-tuan, tidak boleh melangkaui apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang ternoda ni, tuan-tuan, dia akan menjadikan hawa nafsunya sebagai hakim dan pembimbing.
Kalau nafsunya kata sekian, dia akan buat. Kalau nafsunya kata tak payah buat, tuan-tuan. Bukan daripada petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan golongan ini dia akan rosak, tuan-tuan. Golongan ini akan rosak. Bukan hanya sekadar merosakkan dirinya, bahkan dia akan merosakkan masyarakat. Kalau ada ibu dan ayah, tuan-tuan, yang menjadikan nafsunya sebagai pembimbing bagi dirinya, bukan hanya suami isteri saja yang rosak, hatta anak-anak juga turut akan rosak. Mempertikaikan kenapa perempuan nak pakai tudung, sedangkan rambut wanita itu mahkota. Kenapa perempuan nak pakai tudung, kenapa lelaki tak pakai tudung? Ini tidak adil, dia kata. Mempertikaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala dah tentukan. Kenapa kami tidak boleh tunjukkan perhiasan tubuh badan kami yang cantik ini? Itu menunjukkan kufur nikmat, dia kata. Aku bingung, tuan-tuan. Macam-macam mempertikaikan, menggunakan akal semata-mata, menggunakan nafsu semata-mata, tanpa melihat daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan, kita berikan laluan azan insya seketika. InsyaAllah lepas tu kita akan sambung sikit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة
حي على Tuan-tuan dan puan ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dikatakan sebagai hati yang ternoda, kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua iaitu hati yang bersih, yang saya sebutkan awal tadi. Bila hati ini terbelah kepada dua, ada hati yang hitam, ada hati yang putih. Hati yang hitam adalah hati yang ternoda, hati yang ternoda. Baik, hati yang bersih bagaimana tuan-tuan? Hati yang bersih adalah hati yang terpancar dari benderangnya cahaya iman. Allahumma salli ala Muhammad. Jika diperlihatkan kepada fitnah, maka bersegera ia berpaling dan menghindarinya sehingga cahayanya kian terang benderang. Ini yang hati yang kita mahukan tuan-tuan. Hati yang macam mana tuan-tuan? Hati yang terpancar dari benderangnya cahaya iman, hati yang ada iman. Iman ni tuan-tuan, dia bukan duduk diam. Hati iman ni tuan-tuan, dia akan memelihara kita. Iman akan menjaga kita. Iman dia akan kawal hati kita. Iman dia akan menjadi benteng kepada diri kita. Sebab itu iman ni penting tuan-tuan. Dia akan menjadi penapis. Penapis tuan-tuan. Dia bukan tapis tuan-tuan, dia jadi benteng lah. Dia dah tak boleh masuk. Dia suatu benda yang tak baik, dia tak akan masuk. Dia tidak akan terkesan kepada hati kita. Sebab itu iman perlu dijaga. Iman perlu dijaga tuan-tuan. Sebab itu kita, anak-anak kita, ahli keluarga kita, kita kena bina iman dalam diri dia. Kena bina iman tuan-tuan. Iman apa tuan-tuan? Yang 6 tu lah. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada Rasul, percaya pada kitab, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar. Iman ni perlu ada pada dalam diri kita. Sebab itu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, antara nak membina iman tuan-tuan, selalulah baca hadis-hadis Nabi berkaitan tentang syurga, tentang neraka. Dia akan membentuk iman kita tuan-tuan. Nak bina iman lagi apa tuan-tuan? Dengan anak-anak kita, dengan diri kita, selalu sebut perkataan Allah, selalu sebut perkataan Rasulullah. Selalu cakap pada anak-anak, malaikat senantiasa mencatat amalan baik dan buruk untuk diri kita. Banyak tuan-tuan cara untuk apa? Cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan iman inilah yang akan memelihara hati kita daripada terperdaya daripada nafsu syahwat yang ada. Kadang-kadang kita tertipu tuan-tuan, terperdaya, ternoda dengan nafsu syahwat, dengan keindahan-keindahan dunia yang ada. Saya tak kata orang tuan-tuan, hatta saya sendiri. Jadi dengan iman yang adalah tuan-tuan, untuk membezakan di antara perkara yang perlu, perkara yang tidak perlu, perkara yang jelas, perkara yang samar-samar. Kalau orang yang kuat iman tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan, perkara yang sekecil-kecil pun dia jaga daripada nak dibanding dengan benda yang besar.
Iman yang berbicara dalam hati dia. Iman ibarat mutiara yang sangat berharga, kan? Iman adalah mutiara, kan? Raihan, kan? Nasyid Raihan, kan? Ibarat mutiara, tuan-tuan. Sebiji mutiara, tuan-tuan, ada dekat dalam diri kita ni. Kalau kita biar, kita tak gilap, dia akan malap tertutup terus dengan dosa-dosa yang ada. Dia kalah dengan dosa yang ada, tuan-tuan. Tapi cuba kita bayangkan, tuan-tuan, ya, mutiara ni, tuan-tuan, setiap hari kita gilap dia. Kita gosok dia dengan istighfar, kita gosok dia dengan taubat, kita gosok dia dengan salawat, kita gosok dia dengan Al-Quran, kita gosok dia dengan baca Al-Quran, ya, kita gosok dengan sembahyang malam, sedekah dan sebagainya, tuan-tuan. Jelas sekali, tuan-tuan, mutiara ni akan terpancar cahayanya keluar daripada diri seseorang. Apabila seorang itu benar-benar beriman, tuan-tuan, iman dia terpancar keluar daripada diri dia, maka apa yang disebutkan suatu benda yang baik, apa yang dilakukan suatu benda yang bermanfaat, apa sahaja yang datang daripada dirinya, tuan-tuan, berdasarkan kepada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang akan nampak Masya Allah, Tabarakallah, sebagaimana baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu iman sangat penting, tuan-tuan. Jagalah ia. Saya pun, tuan-tuan, akhir zaman fitnah sangat banyak, tuan-tuan. Fitnah sangat banyak yang boleh merosakkan iman kita, tuan-tuan, di hujung jari saja. Tak payah pergi keluar rumah, tak payah buat ni, ya. Perkara yang paling besar boleh merosakkan hati kita, boleh merosakkan hati kita sebagai ibu dan ayah, boleh merosakkan hati anak-anak kita, boleh merosakkan hati keturunan kita, dan boleh merosakkan segala-galanya seandainya disalahgunakan. Tak payah jauh, tuan-tuan. Dalam rumah kita, handphone, TV dan sebagainya, semua, tuan-tuan, yang boleh merosakkan diri kita. Orang nak tipu pun melalui ini juga. Orang nak buat fitnah pun sini juga. Orang nak tengok benda tak baik pun sini juga. Apa yang tak ada, tuan-tuan, semua di hujung jari. All in semua dekat dalam ni, tuan-tuan. Bahaya sangat, bahaya sangat, tuan-tuan, kalau disalahguna, kalau disalahguna, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita sempat bicara tentang apa, tuan-tuan? Penyebab sakit hati, tuan-tuan. Penyebab hati sakit, bagi kepada dua, hati yang ternoda dan hati yang bersih. InsyaAllah, tuan-tuan, pertemuan kita akan datang, iaitu 4 jenis racun hati. 4 jenis racun hati yang kita akan bicarakan, yang boleh merosakkan hati kita, yang boleh meracuni hati kita menjadi semakin hari semakin keras, semakin hari semakin sukar untuk menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan, mudah-mudahan dengan pertemuan kita malam ini memberikan keinsafan kepada saya, begitu juga dengan tuan-tuan, puan-puan sekalian, agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang saleh. Mudah-mudahan kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan petunjuk hidayah, inayah kepada diri saya, keluarga saya, dan begitu juga kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam syurga ni tanpa hisab. Walaupun kita sedar, tuan-tuan, kita ni banyak melakukan dosa, tetapi saya yakin rahmat kasih sayang Allah itu melangkaui atas segala-galanya. Kita kena tetap terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, sekadar itu saja. Mohon maaf banyak-banyak, tuan-tuan. Ada kata ada salah dan silap daripada saya, terkasar bahasa terlebih bicara. Yang baik daripada Allah, yang kurang yang lemah pada diri saya sendiri. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan salatul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.